Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih dan salam hibah saya ucapkan kepada semua pelajar, dan saya mengharapkan semua pelajar sihat dan sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Okey, baiklah pelajar. Okey, kita sambung dalam bab 2. Sebelum ni anda telah belajar mengenai sebab-sebab penentangan orang Melayu terhadap British di tanah Melayu. Ada banyak sebab-sebab kalau kita tengok sebab British mengeksploitasi ekonomi di tanah Melayu, pelaksanaan sistem pentadbiran barat di tanah Melayu, dan banyak lagi faktor lain, pelaksanaan campur tangan dalam adat resam, adanya dasar penolakan British pun ada, dan banyak lagi faktor penentangan, adanya kesulitan penduduk tempatan dan sebagainya. Okey, baik. Kita sambung dengan faktor pemangkin nasionalisme di tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. Okey, baik. Awak boleh tengok slide yang cikgu sediakan. Ni cikgu buat penerangan secara ringkas tau. Sebab video ni tidak boleh panjang-panjang. Saya harap boleh membantu anda lah. Okey, faktor pemangkin nasionalisme di tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. Kita boleh lihat sebelum tu anda kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan pemangkin. Pemangkin ni merujuk kepada proses yang mempercepatkan perkara itu berlaku. Maksudnya pengenalan sistem politik barat, dan pengenalan sistem politik barat telah memusnahkan sistem politik tempatan. Maksudnya di sini ialah British memperkenalkan sistem politik barat di tanah Melayu, iaitu melalui meletakkan seorang residen di negeri. Okey, baik. Sistem residen ini kalau kita lihat di tanah Melayu, sistem residen adanya di negeri-negeri Melayu bersekutu lah. Contohnya di Perak adanya J.W.W. Bush, di Selangor adanya J.G. Division, adanya di Negeri Sembilan Martin Lister, ada di Pahang ada residen bernama J.P. Roger dan sebagainya. Okey, pengenalan kepada sistem residen ini telah mengambil alih sistem pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan, dan ada juga pembesar diberikan pencen. Okey, pembesar diganti dengan oleh pegawai British, dan hal ini mewujudkan kepada kesan yang sangat ketara. Kita boleh lihat pembesar-pembesar ini pada zaman dahulu dianya dilantik oleh raja-raja Melayu. Tapi setelah kedatangan pihak British menyebabkan kuasa-kuasa pembesar ini dihapuskan, ada yang diberi pencen dan sebagainya. Perubahan ini mewujudkan kepada faktor pemangkin nasionalisme di tanah Melayu. Okey. Dan kesan ini kita boleh lihat juga yang menjatuhkan maruah orang tempatan dan mencabar sistem tempatan dan amalan tradisi. Dan keadaan ini kita boleh lihat membangkitkan semangat kebencian penduduk terhadap British. Maksud sini ialah pengenalan sistem politik barat ini telah memusnahkan sistem politik tempatan. Kalau dahulu sistem pentadbiran di daerah-daerah dikuasai oleh pembesar untuk memungut cukai dan sebagainya, tapi setelah pelaksanaan sistem residen ini, cukai-cukai dikutip oleh pihak British. Hanya British tidak mengambil campur ialah mengenai agama Islam dan adat istiadat di tanah Melayu. Jadi hal ini telah melalui pengenalan sistem politik barat, sekaligus dia memusnahkan sistem politik tempatan. Dan jelaslah bahawa pengenalan sistem politik barat menjadi faktor pemangkin yang mempercepatkan nasionalisme di tanah Melayu. Boleh faham? Okey, baik. Faktor yang kedua kita boleh lihat perkembangan sistem
perkembangan sistem pendidikan. Bagaimana dengan perkembangan sistem pendidikan ini? Kita boleh lihat dengan pendidikan ini melahirnya golongan intelektual Melayu yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsanya. Kita boleh lihat di tanah Melayu adanya sistem pendidikan vernacular berteraskan ibunda masing-masing, dan adanya sistem pendidikan mubalik Kristian. Jadi melalui sistem pendidikan ini melahirnya golongan intelektual Melayu yang mampu berfikir untuk tentang kemajuan bangsa dan sekaligus menentang pihak British. Dan melalui golongan intelek ini mereka menyedari perlunya sumbangan tenaga fikiran untuk menyedarkan bangsa Melayu. Dan jelaslah bahawa perkembangan sistem pendidikan ini menjadi sistem sebagai satu pemangking nasionalisme di tanah Melayu. Okey, baik, seterusnya faktor pemangking juga dasar British dalam sistem pentadbiran. Kita boleh lihat dasar British menetapkan sesiapa sahaja dan menggalakkan sesiapa sahaja yang datang ke tanah Melayu. Umumnya yang datang ada yang melabur, ada yang berniaga, ada yang berdagang, ada yang bekerja, dan ada yang menetap di tanah Melayu. Dan kita boleh lihat ramai orang asing yang datang ke tanah Melayu dan ada juga yang menetap di tanah Melayu. Dan perkara ini mewujudkan kepada peningkatan jumlah imigran di tanah Melayu. Apabila imigran ramai di tanah Melayu, sudah pastinya mewujudkan kepada persaingan dari segi pekerjaan. Orang Melayu memang tak dapat kerja lah. Itu yang menyebabkan dia rasa marah dengan pihak British di tanah Melayu. Okey, baik. Ada orang asing juga terlibat dalam bidang pelombongan, peladangan, getah, perniagaan, dan orang Melayu hanya kekal dalam bidang pertanian secara kecil-kecilan, menanam padi, dan tidak dimajukan oleh pihak British di tanah Melayu. Okey, baik, ya. Dan kita boleh lihat juga British juga membuka bandar-bandar besar dan bandar besar, dan kemajuan ekonomi seperti perniagaan, persarana, elektrik, perkhidmatan pos, telefon, sekolah, hospital. Dan ini meningkatkan taraf hidup di bandar, dan orang Melayu dia berada di kampung-kampung sudah pasti meningkatkan jurang ekonomi yang sangat ketara antara orang Melayu dengan bangsa-bangsa lain yang ada di tanah Melayu yang telah dibuat oleh pihak British di tanah Melayu. Dan faktor inilah menjadikan sebagai satu isu gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Okey, faktor yang seterusnya adalah pendudukan Jepun pemangkin terhadap gerakan nasionalisme. Bagaimana dengan pendudukan Jepun ini? Dan kita sedia maklum bahawa Jepun telah menekankan konsep kemakmuran Asia untuk menekankan kebebasan negara Asia. Okey, Jepun menggalakkan orang tempatan bekerjasama, berjanji untuk kemerdekaan tanah Melayu. Dan kita boleh lihat itu adalah among kosong saja yang telah dilontarkan oleh pihak Jepun. Tetapi apa yang dapat setelah Jepun memerintah tanah Melayu mewujudkan kepada kesengsaraan hidup dan kekurangan makanan, ubat-ubatan, kekejaman, menyebabkan penduduk tanah Melayu membenci penjajah dan kuasa barat ataupun timur. Jadi sudah pasti faktor ini juga menjadi faktor pemangking nasionalisme di tanah Melayu. Okey, kesannya kita boleh lihat bila British memerintah tanah Melayu 1946, ia mengisytiharkan Melayu Union, dan Melayu Union juga ditentang oleh pihak orang Melayu dan tidak mahu penjajah lagi berada di bumi Melayu, umumnya tanah Melayu. Okey, baik. Faktor seterusnya adalah penguasaan Parti Komunis Melayu 14 hari di tanah Melayu juga membangkitkan semangat penentangan terhadap penjajah. Kita boleh lihat kesengsaraan bila Parti Komunis Melayu memerintah negara kita selama 14 hari
membujukkan kepada perasaan benci orang Melayu terhadap Parti Komunis ini. Kita boleh lihat Parti Komunis ini menguasai bala polis, memerintah dengan kejam, membunuh, menangkap sahaja yang dianggap menyokong pihak Jepun. Dan gerakan ini mencetuskan kepada konflik perkauman. Banyak orang Melayu yang terbunuh, rumah dibakar oleh PKM. Okey, baik. Untuk memahami yang lebih lanjut, maksudnya di sini ialah kesengsaraan yang dibawa oleh Parti Komunis Melayu di Tanah Melayu ini mewujudkan kepada penentangan. Okey, untuk pengetahuan awak, Parti Komunis Melayu ini telah menubuhkan MPAJA di Tanah Melayu. MPAJA menubuhkan bintang 3. Maksudnya bintang 3 tu ialah Melayu, Cina, India. Pada waktu tersebut British telah mengebom Nagasaki dan Hiroshima. Nagasaki tempat lain, Hiroshima tempat lain. Nagasaki dan Hiroshima jadi menyebabkan Jepun isytihar kalah di Tanah Melayu, dan untuk menunggu pihak British datang ke Tanah Melayu mengambil masa lebih kurang 14 hari. Dan dalam masa 14 hari itulah PKM ini tidak mahu menyerahkan senjata kepada pihak British, mengamuk, menentang pihak British di Tanah Melayu, sehingga kan British bekerjasama dengan Tengku Abdul Rahman pada masa tersebut untuk memerangi pihak komunis di Tanah Melayu. Maksudnya di sini kesengsaraan yang dibawa oleh pihak komunis Melaya di Tanah Melayu menjadi satu faktor pemangking nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. Okey, faktor yang seterusnya ialah perkembangan mesin cetak. Perkembangan mesin cetak ini juga menjadikan satu faktor pemangkin. Bagaimana kita boleh lihat melalui mesin cetak, buku-buku, akhbar-akhbar, majalah-majalah, kitab agama, dan idea-idea yang menentang penjajah dapat disebarkan dengan cepat, kerana bahan ini boleh dicetak dengan cepat dan sebagainya. Dan inilah menyebabkan kepada wujudnya kepada faktor pemangkin. Dan satu lagi kita boleh lihat gerakan pan-Islamisme sedunia memberi kesan terhadap kesetaraan kebangsaan. Bagaimana gerakan pan-Islamisme ini merupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam, dan tujuannya adalah untuk menentang penjajah barat ke atas negara-negara Islam. Sebagai contoh dalam ini dia cakap mengenai gerakan reformis Syekh Muhammad Abduh, itu seorang pensyarah di Universiti Azhar Mesir, telah tersebar luas. Dalam tulisannya beliau menekankan kepuasan bahawa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat. Dan Islam juga mendorong umatnya menuju kejayaan. Melalui gerakan pan-Islamisme ini telah tersebar ke Tanah Melayu, memangkinkan kepada faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu. Okey, tulisan-tulisannya disebar dalam majalah Al-Mana, dan ada lagi gerakan-gerakan yang lain. Contohnya ada gerakan Wahabi yang berlaku di Arab Saudi, mendesak matlamat yang sama. Okey, baik. Faktor pemangkin juga kita boleh lihat kesedaran politik serantau ini merujuk kepada Indonesia yang rampat dengan Tanah Melayu dari segi geografi, budaya, mempengaruhi gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Okey, ada yang golongan berpendidikan Indonesia yang lebih matang telah melahirkan ramai golongan intelektual. Penulis yang hebat menghasilkan karya menjadi bacaan masyarakat di Tanah Melayu, dan idea-idea politik penentangan terhadap penjajah telah tersebar luas dan dihayati oleh penduduk tempatan. Maksudnya kesedaran politik serantau ni kita mengambil daripada Indonesia. Ramai golongan-golongan yang cerdik pandai, golongan-golongan intelektual di Indonesia itu mempengaruhi masyarakat di Tanah Melayu. Okey, seterusnya ialah gerakan Islah. Apa yang
anda faham tentang gerakan Islah? Gerakan Islah ini merujuk kepada gerakan yang membetulkan pandangan terhadap Islam. Ya, membetulkan pandangan terhadap Islam. Dan kita boleh lihat gerakan Islah ni adalah tujuannya adalah untuk memajukan umat Islam berdasarkan pada ajaran Quran dan juga hadis. Okey. Gerakan Islam ini dipimpin oleh kaum muda untuk pengetahuan awam yang belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Sebagai satu contoh, tokoh kita boleh lihat contohnya Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Al-Hadi dan Dr. Bahanuddin Al-Helmi. Itu contoh. Okey, saya harap semua pelajar faham di situ. Dan kita boleh lihat matlamat gerakan Islam ini, kita boleh lihat dia menyampaikan idea mereka untuk kemajuan umat Islam dengan kemajuan dunia pada waktu itu untuk memajukan ekonomi, pendidikan, politik sosial orang Melayu. Iaitu kita boleh lihat gerakan Islam ni menyematkan sikap mengkritik penjajah dalam pemikiran orang Melayu. Dia mengkritik penjajah. Dia menyatakan bahawa penjajah bila dia masuk dalam tanah Melayu, dia tidak mentadbir negaranya seperti negaranya sendiri. Dia juga mengkritik raja-raja Melayu yang tidak berperanan untuk memajukan ekonomi orang Melayu, dan mengkritik pembesar Melayu tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu. Contohnya gerakan Islam ini ada penggerak dia iaitu akhbar dan juga majalah. Contohnya Al-Iman, An-Naraca, Adalah Zaman, Pengasuh dan juga Saudara. Okey, baik. Kita tengok di sini tokoh-tokoh. Contoh tokoh Syekh Tahir Jalaluddin. Ini muka Syekh Tahir. Tengok. Tu. Pakai sokok tinggi dia. Merupakan tokoh gerakan kaum muda. Merupakan seorang tokoh yang menjadi pendukung kepada akhbar Al-Iman, dan penulis dalam majarah Al-Manar. Dan satu lagi Syekh Al-Hadi, tokoh gerakan kaum muda juga, menubuhkan Jelutung Press, menerbitkan majalah Saudara dan mendirikan madrasah masyhur di Pulau Pinang, dan seorang pengarang novel hikayat Faridah Hanum. Okey, baik, untuk pengetahuan awak, gerakan Islam ini dipimpin oleh kaum muda. Walau bagaimanapun, dia juga telah ditentang oleh kaum tua di tanah Melayu. Okey, kaum tua ini terdiri pada golongan alim ulama yang telah lama menguasai masyarakat dengan fahaman lama mereka. Bagi orang kaum tua ini, Islam itu hanya akhirat dan fardu ain semata-mata. Sehingga sukar untuk kaum muda ini mempengaruhi masyarakat Melayu mengenai ajaran Islam yang sebenarnya. Dan gerakan golongan kaum muda ini tidak dapat bergerak dengan baik di negeri Melayu kerana mendapat beberapa undang-undang yang menghalang pengaruh kaum muda. Maksudnya di sini, yang menghalang kaum muda ini ialah bila British menerima ancaman daripada kaum muda ini, dia cakap kepada sultan ataupun raja, dia kata keluarkan satu surat, jangan membenarkan kaum muda ini masuk ke datang tanah Melayu, dan juga akhbar, majalah-majalah yang tidak boleh masuk di tanah Melayu kecuali di negeri-negeri Selat sahaja. Contoh negeri Selat ialah Singapura, Pulau Pinang dan juga Melaka. Ini menjadi kekangan kepada golongan kaum muda untuk menyebarkan fahaman dan sebagainya. Okey. Dengan itu, gerakan golongan kaum muda ini tidak dapat bergerak dengan baik negeri Melayu kerana terdapat beberapa undang-undang yang menghalang pengaruh kaum muda. Dan undang-undang tersebut kita boleh lihat tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran sultan. Risalah buku-buku tokoh kaum muda dilarang dibawa masuk negeri Melayu. Tekanan British dan kaum tua tidak dapat menghalang sepenuhnya
dan kita boleh lihat terutamanya dalam bentuk pendidikan. Okey, kita boleh lihat apakah sumbangan-sumbangan gerakan Islah ini. Kita boleh lihat yang pertamanya, berapa buah madrasah telah ditubuhkan oleh kaum muda. Yang kedua, pendidikan tersebut meliputi pendidikan dunia dan akhirat seperti fara'ain, ilmu hisab dan bahasa Inggeris. Dan kaum perempuan juga diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan. Dikatakan bahawa perempuan kalau dahulu dijadikan sebagai penghayun buaian di dapur, di rumah, dan tidak mustahil satu hari nanti dapat menggoncangkan dunia. Okey, kesimpulan cikgu boleh cerita mengenai gerakan Islam ini ialah maksudnya pelopor ini ialah mendapat pendidikan daripada Mesir, Timur Tengah. Tokoh-tokoh ini menyebarkan fahaman mereka tentang gerakan Islah supaya menekankan kemajuan dunia dan juga akhirat, memberikan pendidikan kepada golongan wanita, mendirikan madrasah. Pendidikan juga kita boleh lihat bukan sahaja dari segi pendidikan Al-Quran, tetapi ada juga ilmu-ilmu fardu ain, ada juga ilmu-ilmu, contohnya ialah ilmu hisab ataupun matematik, ada ilmu bahasa Inggeris dan sebagainya. Itu menekankan kemajuan dari segi keseluruhan di dunia dan juga di akhirat. Maksud di sini di tanah Melayu dia ditentang oleh kaum tua. Kaum tua ini pemikiran yang ortodok, pemikiran yang lama. Fardu ain semata-mata. Tidak boleh ajar bahasa Inggeris dan sebagainya. Itu halangan oleh kaum muda di tanah Melayu pada masa tersebut. Okey, baik. Saya harap pelajar faham. Okey, sekejap lagi kita sambung lagi bahagian yang seterusnya.